Alhamdulillahi Rabbil Alamin Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Ini untuk sama-sama kita lihat pada kitab yang kita sedang daurahkan, sedang kita bacakan ini, iaitu Syarah Al-Imam Al-Hudhudi ala As-Sanusiyah. Pada perbincangan sebelum ini kita berhenti pada hari ini permulaan pada perbincangan wa mukhalafatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif ay la yumathilu syai'an minha min al-hawadith la fi dhatihi wa la fi sifatihi. Tidak pada zatnya, tidak pada sifatnya, wala fi af'alihi, dan tidak pada perbuatan-perbuatannya. Baik. Jadi sekarang ini menyalahi Allah bagi sekalian makhluk itu satu akidah yang wajib kita beriman. Berdasarkan firman Allah Ta'ala yang akan disebut nanti, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak menyamai sesuatu akan Allah itu oleh sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang menyamai Allah. Sebagaimana Allah tidak menyamai makhluk, begitulah makhluk tidak menyamai Allah. Mumatsalah ini minal janibain, daripada dua pihak. Tuhan tak sama dengan makhluk, makhluk pun tak sama dengan Tuhan. Kerana wazan mufa'alah ini daripada minal janibain, daripada dua belah pihak. Bukan sekadar Tuhan tak sama dengan makhluk, makhluk pun tak sama dengan Tuhan. Kemudian penyamaan itu umum, ta'mim, umum, tidak menyamai Allah akan makhluk itu umum, sama ada la fi dhatihi, pada zat pun tak sama, wala fi sifatihi, pada sifat pun tak sama, wala fi af'alihi, dan pada perbuatan pun tak sama. Jadi terbahagi pembahagian mukhalafah ni pada tiga kefahaman. Tak sama pada zat, pada sifat dan pada af'al. Kerana perbincangan tentang Al-Khaliq, pencipta ini, sama ada kita membincang tentang zat dia, atau sifat yang ada pada zat, ataupun perbuatan yang zahir yang dibuat, iaitu af'al. Dah pada asma', asma' ni sekadar nama je, nama. Jadi penamaan tu perbincangan yang berasingan, dia tidak dibincanglah di sini. Adakah nama tu sama? Maka perbincangan asma' dia tidak masuk dalam perbincangan sulbi di sini, kerana pembincangan asma' ni ialah pada peletakan wada', meletakkan lafaz biizai makna, pada satu makna. Adapun yang kita nak bincang ialah tentang ketuhanan dan sifat ketuhanan itu. Maka sebab itu dilihat daripada aspek zat, sifat dan perbuatan Tuhan. Perbuatan Tuhan. Itu yang mukhalafah dengan makhluk ini. Kata pengarang wal mukhalafatu lil hawadithi. Okey, sekarang ni diterangkan apa makna mukhalafah bagi hawadis itu. Wal mukhalafatu lil hawadithi ibaratun an nafyil mumathalati fi dhati was sifati wal af'al. Menyalahi Allah bagi sekalian yang baharu ibarat, faham reti daripada nafyil mumasalah, menafikan penyerupaan. Mukhalafah tu maknanya menafikan penyamaan.
tak sama itulah dari segi bahasanya. Dia sama dengan kita kata nafyul mumatsalah, mukhalafah tu. Pada zat, sifat dan perbuatan. Dia tafsirkan lagi. Zatullahi laisat kadzati syai'in minal makhluqati. Zat Allah, tiadalah zat Tuhan itu seperti zat sesuatu daripada makhluk-makhluk. Bila kita kata zat Tuhan tak menyamai makhluk, macam mana kita nak tahu zat Tuhan tu? Kalau kita nak kenal antara dua perkara, sama ada kita nak bezakan A dengan B tak? A dengan B. Jadi kita boleh sama ada kita tahu sifat A, kemudian kita kata A ni tak sama dengan B, A tidak sama dengan B. Jadi macam mana kita nak mengetahui sifat yang satu lagi? Kita tahu sifat lawan dia. A tak sama dengan B. Kalau kita tahu sifat A, kita tahulah B tak sama dengan A. Ataupun kita tahu B sifat dia apa, maka kita tahulah A itu sifatnya apa. Sekarang ini Tuhan tidak sama dengan makhluk. Macam mana kita nak tahu ketidaksamaan itu? Maka di sinilah ulama ahli kalam mengkaji makhluk berdasarkan sabda dan riwayat daripada yang disandarkan kepada Nabi, iaitu tafakkaru fi khalqillah. Kamu berfikirlah, pandang dan tengok, fikir pada khalqillah, kejadian Tuhan, makhluk Tuhan. Wala tatafakkaru fi dzatillah, dan jangan kamu gunakan akal fikiran kamu tu nak tumpu pada faham zat Tuhan. Jadi dalam Nabi sendiri pun pesan kepada kita, suruh kita fikir pada makhluk Tuhan. Fikir pada makhluk ni bukan sekadar kita nak tahu keistimewaan, ciri-ciri dia, khasiat yang ada pada pokok ni, kelebihan ada pokok ni pada haiwan ni. Bukan sekadar tu saja. Tapi kita nak faham, nak kaji makhluk supaya membawa kepada kita beriman tentang Tuhan kepada makhluk tu. Sama ada dari segi itqan al-khalq, begitu hebatnya penciptaan Allah bagi makhluk, ataupun dari segi ciri makhluk itu, yang mana ciri makhluk itu tak ada pada Tuhan, kerana Tuhan tidak menyamai makhluk. Jadi apabila kita disuruh untuk kaji makhluk, dalam Al-Quran pun Allah Ta'ala banyak ayat-ayat suruh kita tengok pada makhluk. Tidakkah kamu berjalan, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, itu kepada kaum 'Ad. Kemudian afalam yanzuru ila as-samaa'i fawqahum kaifa banainaha, tidakkah kamu melihat ke langit di atas kamu, kaifa banainaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj, kami hiasinya dan tidak ada pada langit itu lubang-lubang. Kalau atap berlubang, bocor, langit tak ada lubang. Tidakkah kita lihat ilal ibli kaifa khuliqat, kepada unta bagaimana Tuhan mencipta. Cukup unta seekor tu kita jadi takjub dah. Kita kenal unta-unta gitu, kita tak tahu ciri macam mana dia makan, macam mana ciri mulut dia yang boleh makan benda-benda kerah, macam mana ciri badan bonggol belakang tu yang boleh jalan lama-lama tanpa minum air. Tapi sekali dia minum, memang minum banyak lah. Jadi melihat kepada makhluk itu sudah cukup untuk kita tahu dan reti tentang kekuasaan dan kehebatan Tuhan. Dan kita dapat tahu bahawa Tuhan tak sama dengan makhluk. Dari kerana itu, ulama ahli kalam kita mengikut kepada panduan Al-Quran dan hadis, mereka kaji makhluk. Maka keluarlah istilah-istilah yang akan disebut jirim, jisim, jauhar, arad, jauhar far. Istilah-istilah itu lahir sebab apa? Sebab pengkajian kepada makhluk Tuhan. Adakah jadi sesat apabila kita mengeluarkan istilah itu? Tak ada sesat lah. Kita menyahut arahan dan seruan Al-Quran dan hadis.
Maka keluar istilah-istilah tu hasil daripada pengkajian kepada makhluk. Jadi jangan terpengaruh kita mengaji benda kata Tuhan tak berjisim, tidak berjirim, tidak berjihah, tidak bertempat, tidak berwaktu, tidak terkait. Tiba-tiba kita kata ini pengajian pasal apa? Nampak tak? Dia cuba nak menjauhkan daripada cara pemikiran yang betul. Dia kata tak ada zaman sahabat dan tak ada zaman salah. Ilmu dan perkembangan ilmu ni memang akan berkembang. Sebagaimana istilah tajwid yang awak belajar, ma'arik li sukun, wajib al-gunnah, ikhfa' hakiki, izhar halki, semua tu tidak ada pengistilahan ilmu tu pada zaman sahabat. Tapi orang tidak nafi bahawa pembahagian dan ilmu itu betul, kerana dia membawa kepada membaca Al-Quran dengan cara betul sebagaimana Quran tu turun. Jadi pengistilahan yang ada dalam ulama ini membawa kita memahami Al-Quran dan hadis dengan cara yang betul, bukan dengan cara salah. Tiba-tiba ada di kalangan mereka yang mendabik dada mengatakan bahawa kita kena faham dengan pemahaman yang betul, pahaman yang tu, dan tak boleh ikut ajaran falsafah. Tiba-tiba kata Tuhan itu boleh nak meletakkan dirinya pada mana-mana jihah berdasarkan hadis Nabi, hadis sahih, innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamara lailatal badri, kamu akan melihat Tuhan kamu sebagaimana kamu sungguh akan jelas tengok Tuhan, tengok bulan pada malam purnama. La yadumu fi ru'yatihi syai', tidak akan melindungi, kamu tidak akan terlindung daripada melihatnya sesuatu. Dalam riwayat hal tudamuna fi ru'yatihi, adakah kamu akan terselindung daripada melihatnya? Dalam riwayat lain hal tadammuna fi ru'yatihi, yang membawa makna la tatazahamu, kamu tidak akan berebut-rebut. Sebagaimana kalau kita tengok bulan purnama, kita duduk sini, kawan kita duduk di mana? Di kampus besuk, dapat bulan yang sama, balah tak? Kita ramai-ramai masa Rasulullah alaihi salatu wassalam sebut, maka daripada melihat bulan, ataupun kamu jadi berebut-rebut masyakkah untuk melihat, jangan meletakkan dia pada mana-mana jihad. Jadi apabila begitu, dia kata tunjukkan makna dalam syurga, orang beriman akan melihat Allah Ta'ala. Tunjukkan Allah Ta'ala tu. Nabi pula buat perumpamaan sebagaimana kamu melihat bulan purnama, tidak akan kamu terselindung dan tak akan berebut pun tengok. Makna Tuhan ni, dia kata Tuhan boleh nak letak dirinya pada mana-mana jihad, mana-mana tempat yang dia nak. Walaupun jihad tu makhluk dia kata. Tengok ni. Dan pahaman salah macam mana? Kalau kita rujuk kepada kitab Aqidah At-Tahawiyah sendiri, Imam Tahawi sebut apa? Ta'ala anil hududi wal ghayati, Maha suci Allah daripada ada had-had dan sekatan-sekatan. Wal arkani wal a'dha'i wal adawati, Maha suci Allah daripada adanya anggota-anggota, a'dha', bahagian-bahagian, dan juga ada adawat, menggunakan peralatan ataupun kita panggil panca indera dan seumpamanya. Mustahil Tuhan tu ada anggota, ada juzu, ada bahagian-bahagian. Wa la tahwihil jihatu sittu, la tahwihi al jihatu sittu kasairil mubtada'ati, tidak mengandungi akan Tuhan itu oleh arwah yang 6. Allah tidak terkandung dan terikat dengan arwah yang 6. La tahwihi al-jihatu sittu, arwah yang 6. Arwah 6 tu atas, bawah, depan, belakang, kiri, kanan tu. Itu arwah ada waktu lah, arwah yang 6.
Tuhan tidak terikat dan terduduk dia pada mana-mana arwah yang 6 itu kasairil mubtada'at, seumpama makhluk-makhluk yang baharu ni. Nampak? Tiba-tiba dia kata Tuhan boleh duduk pada mana-mana jihah yang dia nak. Bahkan nak nukilan daripada yang dibawa oleh Imam Abu Hanifah daripada Fiqhul Akbar, bahawa manusia mukminun akan melihat yarawna rabbahum, melihat Tuhan mereka dalam syurga tanpa biduni masafah, tanpa jarak. Tanpa jarak. Pemahaman ayat tanpa jarak tu telah memberi makna bahawa kalau tidak ada jarak, makna tidak ada arwah lah. Kalau tidak ada jarak, melihat Tuhan tanpa ada tanpa masafah, tanpa ada jarak kita dengan Tuhan tu, makna apa? Makna tidak ada jihah, tidak ada arwah. Kalau tidak, orang yang duduk di bumi dengan orang duduk atas bukit tentu lebih dekat atas bukit daripada di bumi kalau Tuhan tu di atas. Itu ada jarak. Sebab itu bila kita nak memahami kepada kalam ulama ini, penafsiran kita kembali. Sebab itu Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi dalam kitab beliau sebut tentang ijma' yang berlaku. Ini kena tahu juga. Kita nak hurai, kita nak tahu mana mahallul ittifaq. Kata Abdul Qahir Al-Baghdadi, walaupun dia bukan ulama salah, dia wafat 429. Imam Tahawi terkenal akidah tu akidah salah yang saya sebut tadi tu, la tahwihil jihatu sit. Kalam salah sendiri ada penafian bagi jihad. Ulama yang datang selepas pada itu kurun ke-5, apa dia kata? Wa ajma'u ala annahu la yahwihi makanun wa la yajri alaihi zamanun. Dan mereka para ulama ahli sunnah sepakat bahawa tidak berlaku atas Tuhan itu, tidak la yahwi, tidak mengandungi akan Tuhan itu tepat. Tuhan tidak ada dalam tepat. Tuhan tidak ada dalam tepat. Wala yajri alaihi zaman, dan tidak berlaku atas Tuhan masa. Makna apa? Allah tak boleh kita nak faham kewujudannya dalam konteks ruang dan masa. Time space tak boleh. Bahkan fizik pun sendiri, kalau orang bidang fizik, memang mereka akan kata itulah sebenarnya hakikat Tuhan yang mencipta alam. Dia tidak akan terikat dengan sistem time space, masa dan juga tempat, tak akan terikat. Dah. Ada fakulti mana sini? Ada fakulti sains sini. Jadi awak tengok kajian-kajian moden, memang benda itu sangat logik, dan itulah yang bertepatan dengan fitrah manusia. Tuhan yang tak sama dengan makhluk. Baik. Maka begitu, apa maknanya? Dia kata gini, ni salah faham juga. Bahkan kalau kita rujuk kalam ulama salafi pun tidak ada yang berani mengatakan bahawa dalam hadis itu menunjukkan bahawa Tuhan tu ada jihad, kecuali di kalangan gulu ataupun jihawiyah di kalangan mereka. Sebab perumpamaan yang disebut, seperti mana kamu tidak akan terselindung pada melihat bulan pada malam bulan purnama itu. At-tashbih lirru'yah laisa lil mar'i. Perumpamaan yang dibuat itu nak menceritakan tentang sama dari segi ru'yah, bukan dari segi yang dilihat. Dalam hadis itu Nabi kata, kamu akan melihat Tuhan kamu sebagaimana kamu melihat bulan pada malam bulan purnama. Sama tu, seperti itu. Tashbih itu bagi ru'yah, bagi melihat, keadaan melihat tu. Dari segi apa? Dari segi tadi makna tudamun ataupun tadaru ataupun tudaru tu dengan makna zuhur wal wuduh, jelas. Makna yang nak diumpamakan ialah dari segi jelas dapat tengok Tuhan. Bukan Tuhan itu ada di atas macam bulan. Bukan Tuhan tu boleh kena tengok, tapi kena tengok atas lenggok, bawah dah nampak bulan. Nampak. Jadi tashbih itu lirru'yah, dari segi wuduh wa zuhur. Dan bukan dari segi kaifiyah juga, kerana kaifiyah
Tuhan tidak boleh dikaifiahkan. Kaifiah melihat dengan mata makna belakang nak nampak. Tak boleh juga tu. Jarak semua tu. Itu mustahil juga. Bukan tashbih dari segi kaifiah, tapi tashbih dari segi zahir. Dan bukan tashbih dari segi mar'i yang dilihat bulang. Makna Tuhan tu macam bulang. Itu juga ternafi. Maka sebab itulah untuk kita faham nas yang datang daripada Al-Quran dan hadis dengan kefahaman ulama ahli sunnah wal jamaah. Kalau tidak, gelicir lah kita. Kita pula tuduh orang ahli bid'ah, kita tuduh orang salah faham, tidak celaru dalam pemahaman. Tiba-tiba kita tak sedar kita yang sebenarnya kita kata ke diri kita sendiri. Na'udzubillah min zalik. Okey. Sebab itulah kita minta Allah Ta'ala beri pada kita hidayah. Bila kita dapat akidah yang betul, kita pegang betul-betul, kita mantapkan dengan kefahaman yang betul. Okey. Maka keluarlah istilah bila kata zatullahi laisat kadzatil syai'in min makhluqati minal makhluqati. Macam mana tu zat Tuhan tak sama dengan zat sesuatu daripada makhluknya? Laisat jirman kal ajrami. Bahawa zat Tuhan bukan jirim seperti jirim-jirim. Jirim-jirim makna jirim makhluk lah. Al-ajram. Jadi bila pengajian kita masuk kepada penelitian kepada makhluk. Makhluk ini bila ulama mengkaji, ahli kalam kaji, ya kita ingat ahli kalam ni, kita jangan ingat ahli kalam ni maknanya orang yang sebarangan. Ahli kalam ni kalau ikut dia ahli sains jugalah zaman tu. Sebahagian mereka. Ahli yang mana bukan sekadar ilmu agama saja, bahkan mereka ni mahir dengan ilmu dunia. Sebab tu mereka boleh bercakap tentang bagaimana nak kiblat. Itu kena pada ilmu astronomi, ilmu falak. Bagaimana nak menentukan apa ni, contohnya masak tak masak buah semua kan. Bila kita nak uji, itu kena ada sedikit pengetahuan tentang ilmu pertanian. Yang mereka tulis dalam kitab tu, makna mereka bukan hanya terhad pada ilmu pengajian Islam saja. Hukum hakam jual beli tu makna mereka masuk sendiri dalam medan al-muamalat, baru mereka mampu tulis dengan tepat tentang hukum hakam muamalat. Tapi ada juga orang hebat, ulama, orang lelaki ulama tapi tulis pasal haid. Walaupun mereka tidak pernah haid, tapi ulama, Imam Nawawi dan seumpamanya, orang lelaki lah, tulis pasal haid. Panjang pula dia tulis tu, kalah orang puan. Kalau nak tanya haid ni, kalau tanya bersyarah lelaki ni lagi jelas. Macam mana dia tahu? Itu ya adalah situasi begitu tu adalah. Tapi pada kebanyakannya mereka ini masuk dalam ilmu yang mereka bicarakan. Bukan makna cakap-cakap auta goreng atas angin, bukan. Baik. Maka bila ulama kaji makhluk ini, maka makhluk ini sebenarnya tak lari daripada jirim. Jirim. Kemudian jirim tu dibahagi dua. Kalau lihat ni macam pengkategorian dalam sains lah. Tak benda hidup. Benda hidup yang dimaksudkan ni makhluk lah. Benda pula ada benda hidup, benda tak hidup. Benda hidup, benda tak hidup. Lepas tu benda hidup pula ada haiwan, reptilia, amfibia, macam-macam lah tu. Benda hidup pula ada tumbuhan dulu, tumbuhan, ada haiwan. Jadi itu pengklasifikasian itu tidak masalah. Itu tidak benda yang makna sesat. Kerana sebab kita kata jirim, kita jadi ahli falsafah. Tak. Maka bila mereka kaji makhluk ini, mereka dapati bahawa makhluk ini tak lari daripada bersifat dengan jirmiyah. Semua ini berjirim. Cuma sebahagian daripada makhluk ini jirim yang bentuknya beza dengan yang lain. Ada jirim yang latif, dia bukan bertokor macam angin. Tak? Itu juga jenis tokor. Makhluk-makhluk halus, jin, malaikat. Itu jenis-jenis yang ada, dia berjirim kerana dia bertepak juga. Sebab tarikh jirim ini, jirim ma tahayyaza bi nafsihi, sesuatu yang menempati dirinya itu bertepak, menempati dengan dirinya.
Makna dia mempunyai kedudukan dan tempat. Malaikat ada tempat dah? Ada. Ada malaikat langit, ada malaikat di bumi, ada malaikat yang datang hadir majlis ilmu. Maknanya makhluk-makhluk bentuk yang daripada jismul latif ini, jirim yang latif ni tetap mempunyai tempat. Hatta roh kita pun, roh kita ada tempatnya. Sekarang masa kita hidup ada dalam badan kita, walaupun secara spesifik kita tak tahu di mana dia. Itu daripada rahsia Tuhan. Roh kita duduk mana? Adakah dia mengalir seluruh badan seumpama menyerapnya air dalam batang pokok? Itu daripada rahsia Tuhan. Tapi dia ada dalam badan kita. Bila mati keluar dia. Maknanya masih roh bertempat. Tengok. Bila begitu, itu ada namanya jismul latif, jirim. Jirim ni apa? Jirim ni makna matahayyaza bi nafsihi, bila gabungan dua jirim dan lebih kita panggil jisim. Dalam sains pun belajar kan. Jisim, lebih dua dan lebih dia panggil jisim. Bila juzuk yang paling halus, istilah khususnya dipanggil jauhar al-far. Jirim dengan jauhar ni sama. Al-jirmu dengan jauhar. Saya nak tubik payah. Boleh tulis tak? Nampak tak? Tak apa dah. Boleh tulis tak? Jauhar. Takut salah tulis. Jauhar kan ni tulis jim waw haro. Jauhar. Baik, ki ejaan tu biar betul lah. Ejaan biar betul. Jisim tahu belaka lah. Tulis lalulah. Kat kita tak payah bangun dah. Ada satu lagi istilah arad. Okey. Suara live jelas Kalau maklum lah, takut kalau gerak mic ni takut dia jadi hilang suara. Okey. Jadi jauhar bukan bangsa Johor. Baca molek tu juhur. Itu juhur. Juhur. Orang Jawa sebut Johor. Johor Johor. Jauhar. Jauhar. Dan jirim samalah. Kalau juzuk yang paling halus yang tak boleh dipecahkan, di istilah khusus dia panggil jauhar fard. Jauharun fardun. Jauhar tunggal. Itu molekul ke elemen yang paling halus yang tak boleh pecah dah. Jadi kalau kita ikutnya pembahagian ni sebenarnya pembahagian nano. Pembahagian nano, paling kecil lagi. Lagi mana dia boleh pecah lagi? Masih bukan jauhar fard lagi. Faham tak? Itu istilah yang diletak oleh ulama kalam. Jadi kalau kita kata jauhar fard itu atom. Setengah mungkin orang dulu guna istilah atom lah. Atom boleh pecah lagi? Ada lagi komponen atom ada tak? Ada lagi tak? Boleh lagi kan? Boleh lagi. Jadi tidak menepati pada takrif kalam, ulama kalam. Jadi takrif istilah moden ni bila kita nak pasangkan, kita tengoklah kesesuaian ni. Mungkin lepas ni ada lagi kot lebih halus daripada benda partikel nano ke apa. Ada lagi. Kuat kuat. Orang minat fizik cari kuat. Kuat satu bahagian yang halus yang ulama pun kemudian ni baru jumpa ahli sains. Jadi berdasarkan takrif itu, jauhar fard ini ialah unsur yang paling halus yang tak boleh nak pecah dah, tak boleh nak bagi dah. Selagi mana dia boleh bagi, dia bukan jauhar fard lagi. Okey. Maka bila dikaji alam ini, bahawa alam ini tak lain adalah daripada jirim-jirim. Maka bila kita tahu alam ini zatnya ialah zat yang bentuk jirim, tahulah kita bahawa Tuhan bukan macam alam, Tuhan bukan berjirim. Mudah aja. Adakah melazimi bila kita kata Tuhan itu tidak jirim, tidak bertempat, Tuhan tak ada? Ada.
Ini yang pahaman zahir orang yang menolak ilmu kalam, penafian kepada keadaan Tuhan berjirim itu dan bertepat Tuhan tidak melazimi wujud Tuhan, tidak melazimi nafi Tuhan. Kerana wujud ni satu mafhum, adanya zat. Bila zat itu tidak mesti zat ada dalam bentuk jirim, kerana ada zat yang bukan daripada jirim, iaitu Allah Ta'ala. Kerana Allah ni yang maujud, yang ada. Alam ini maujud juga, tapi maujud alam ni dalam keadaan jirim. Bila Tuhan kata dia tak sama dengan alam, maka wujud Tuhan bukan dalam keadaan jirim. Bagaimana tak usah cara lah. Memang kita tak nak mikir dah. Dah. Kita tak boleh nak sampai dah. Lebih daripada mengatakan Tuhan tak sama sifatnya dengan makhluk. Makhluk jirim, Tuhan bukan jirim. Cukup sekadar itu. Adakah lazim menafikan Tuhan berjirim, kita kata Tuhan tak ada? Tak. Yang mengatakan berlazim tu tidak faham antara mafhum wujud dengan mafhum jirim. Sebab dia kata setiap yang ada itu mesti jirim dan bertepat, atau setiap yang ada mesti bertepat. Apa kaitan tepat dengan ada? Ni mereka tak boleh nak bezakan antara hukum adat dan hukum akal. Yang mula-mula sekali kita bicara tentang hukum akal, hukum adat dengan hukum syarak. Kerana mereka hanya melihat segala yang ada ini mesti bertepat, maka mereka mengkiaskan Tuhan pun mesti bertepat. Ini satu kias yang jauh. Ini satu kias yang salah. Dia mengkiaskan khaliq dengan makhluk. Dia mengkiaskan ghaib dengan syahid. Yang dapat Allah Ta'ala yang tidak dilihat dikiaskan dengan makhluk yang dapat dilihat ni. Itu tak betul lah tu. Mereka sendiri pun pada setengah tepat menolak kias al-ghaib ala syahid. Mengkiaskan Tuhan yang tak nampak ni dengan makhluk yang ada. Tak betul lah. Jadi bila begitu, bila kita dah yakin bahawa makhluk ini bersifat dengan jirim, jirmiyah, segalanya jirim, maka Allah Ta'ala wujud bukan dalam keadaan jirim. Macam mana? Yang layak dengannya Allah Ta'ala maha tahu. Kita tak boleh nak fikir dah situ. Zat yang maha agung, maha berkuasa, yang tak sama dengan makhluk. Okey, boleh. Jadi kalau kita masih tak boleh mengeluarkan kefahaman kita daripada memikirkan ada Tuhan tu mesti kena bertepat, maka kita sebenarnya tahap pemikiran kita macam budak-budak. Tengok budak-budak, adik kita, tak, anak saudara kita. Tuhan ada mana? Tuhan ada atas. Kalau kita kata Tuhan tak di atas, tak di bawah, tak depan, dia kata tak ada ke? Tengok. Bila kata tangan, dia bayang tangan. Awak sendiri masa awak kecil-kecil, awak boleh, kalau yang masih boleh ingat lah, mungkin dulu kita pernah mikir Tuhan ni mesti besar. Sebab kita tengok Allahu Akbar, saiz dia besar. Tak, mesti dia duduk tepat yang tinggi. Tak ada fikir itu sekecil-kecil budak-budak. Tapi bila dah kita meningkat dewasa, kita dapat faham bahawa besar yang kita bayang masa kecil tu salah. Betul tak? Anggota yang kita kata Tuhan ada tangan, yang kita bayar tu sebenarnya tak betul. Tinggi tak betul. Tengok akal manusia ni bila dah makin matang, dia tahu dia boleh makhluk. Tapi kalau dia masih budak-budak, kita cakap tak boleh payah, tak boleh nak faham. Akhirnya kita kata gini, tak usah tanya. Tak boleh tanya, meh kita pergi cari aiskrim, pergi coklat. Tak apalah bab budak, dia tak boleh nak fikir. Dia bagi dia macam tu, besar mana tu, abkasa ke, dia akan fikir gitu. Sebab dia masih duduk dalam pemikiran keanak-anakan. Yang nak tengok benda macam hak ada ni. Tapi hebat pada hak ada, salah sebenarnya. Allah Ta'ala tak mampu kita faham dengan akal kita hakikat zatnya. Wa kullu ma khatara bi balika fallahu bi khilafi dhalika. Setiap sesuatu yang terlintas pada akal kita, Allah menyalahi itu. Apa yang kita terlintas, Tuhan ni besar betul juzuk gini ke, cerahnya, atau macam-macam apa yang terlintas, maka itu Tuhan menyalahinya. Allah tak akan begitu. Bila dah kita matang pemikiran, makna kita boleh terima saja gitu. Makna orang yang tak boleh nak terima lagi
Pemikirannya masih tahap ke anak-anakkan lagi ya. Ke anak-anakkan lagi. Okey. Wa sifatuhu laysat ka sifatil makhluqati. Dan sifat Allah Ta'ala, sifat Tuhan, sifat-sifat Tuhan, laysat ka sifatil makhluqati, tidaklah ia seperti sifat-sifat makhluk. Tidak seumpama sifat-sifat makhluk. Okey, tidak seperti sifat-sifat makhluk. Okey. Hadithatan makhsusatan. Mana sifat makhluk itu? Sifat makhluk, hal keadaan dia hadithah, baharu. Makhsusatan, yang khusus, yang ditaksiskan. Bal hiya, bahkan sifat Tuhan itu qadimatun, qadim. Berarti situ. Okey. Gini boleh. Yang kedua dia kata wasifatuhu laysat ka sifatil makhluqati hadithatan makhsusatan. Hadithatan makhsusatan tu boleh kita i'rab dia sebagai khabar laysat. Ka sifatil makhluqat jar majrur muta'alliq dengan hadithah. Wasifatuhu laysat hadithatan makhsusatan ka sifatil makhluqati. Dan sifat Tuhan bukan seperti sifat makhluk. Macam mana sifat Tuhan tu tak baharu, tidak makhsusah, tidak ditaksihkan. Apa makna tidak baharu? Ini juga ulama bila mengkaji makhluk, maka dia kata makhluk ini tak lari daripada jauhar, jirim, dan tak lari daripada arak. Arak tu sifat yang ada pada jirim. Sifat yang ada pada jirim kita panggil sebagai arak. Aradun, jamak dia a'radun. Okay. Maka makhluk ini, sifat yang ada pada makhluk ini kita panggil sebagai arak. Apa ciri-ciri sifat makhluk? Mereka kaji pula ciri sifat makhluk ni. Sifat makhluk ni dia baharu, dia berubah. Baharu dengan dua maksud. Al-wujud ba'dal adam wat tajaddud. Itu makna al-hudus. Hudus dua makna. Hudus dengan makna ada sebelumnya tak ada, dan sentiasa berubah-ubah dan berbaharu. Itu makna hudus. Bila kata sifat makhluk ni baharu, apa makna? Sifat makhluk ni asalnya tak ada, kemudian ada. Memanglah sebab makhluk ini asal tak ada, maka sifat yang ada padanya pun asalnya tidak ada, kemudian dia ada dan diciptakan oleh Allah. Dan sifat makhluk ni juga berubah-ubah, tajaddud, dia ada perbaharuan. Kita lihat kepada diri kita. Kita dulu kecil, lepas tu jadi besar. Kita dulu rambut sikit, kemudian rambut banyak. Berubah-ubah. Pokok kecil daripada pokok biji, pokok cengar contohnya. Tumbuh, jadi besar lebih pada sepemeluk. Kemudian lama-lama mati, berubah tu. Sifat yang ada pada makhluk itu berubah. Makhadithah. Hatta warna apa? Warna yang ada pada apa? Pada dinding pun berubah. Tak? Awak tengok putih yang ada pada dinding ni. Adakah masa mula-mula dicat itu seputih sekarang? Tak, dulu lagi putih. Baju yang awak beli tu, kepiah awak pakai tu, masa awal-awal beli tu seputih sekarang ke? Tak, berubah. Menunjukkan bahawa makhluk ini sifatnya, sifat makhluk arak ini berubah. Makhsusatan, dan dia makhsus, ditentukan. Dia bersifat dengan satu sifat, dengan tidak sifat yang lain. Siapa yang menentukannya? Allah. Kenapa tangan kita di atas, kaki kita di bawah?
Kenapa mata kita dua, tidak satu, tidak tiga? Semua tu penentuan yang dibuat oleh Allah. Boleh saja tangan kita tak keluar kat bahagian depan, keluar belakang atau kat punggung. Boleh saja. Jadi sifat makhluk ini dia baharu dan dia makhsusah. Dia terikat dengan kejadian Tuhan yang menentukan dia. Allah Ta'ala nak tentukan dua tangan. Ada makhluk yang Tuhan nak buat banyak tangan. Spider, labah-labah, ada 8 tangan. Tak? Ulat apa tu? Tak apa pula gonggok. Berapa tangan ada kan? Kenapa dia begitu tidak begini? Boleh saja dia mana-mana sifat. Ini perbahasan ni pada yang ahli falsafah dan ulama-ulama akliyat fikir. Dia fikir macam tu. Apa Tuhan buat gini? Apa Tuhan buat gini? Ada sebab ke? Kita dapat tahu sebab tu, itu dapat faedah dalam ilmu sains. Kita tahu khasiat tu, faedah ilmu sains. Tapi faedah kepada keimanan kita, bila kita tahu kalau Tuhan buat penciptaan tu lain daripada sekarang, takkan jadi seindah makhluk yang ada ini. Makna hebatnya Tuhan menentukan kaki yang ada pada ulat gonggok tu, kaki dia banyak tu. Kaki yang ada pada kita ni, kaki dia sifatnya gini. Kalau Tuhan ejah sikit, takkan jadi seumpama secantik begini. Maka kita bawa kepada keimanan kepada Allah. Nampak? Maka tengok, dia kata bal hiya qadimatun, bahkan sifat Allah ini qadimah, sedia, tidak ada permulaan, tidak baharu dia. Selesai begini sifat. Wa af'anuhu laysat ka'af'alil makhluqati. Buang alif lam pada af'al tu. Buang alif lam pada af'alil makhluqat. Baik tu. Wa af'aluhu laysat ka'af'ali makhluqat. Ka'af'ali, kaf alif fa ain alif lam, bukan kal af'ali. Buang alif lam pada kal af'al tu. Dan perbuatan Tuhan tidak seperti perbuatan makhluk. Hadithatan muktasabatan, yang mana perbuatan makhluk ini baharu lagi muktasabah, diusahakan. Wa af'aluhu laysat hadithatan muktasabatan ka af'alil makhluqati. Perbuatan Tuhan tidak sama macam makhluk. Mana? Tidak baharu dan tidak bentuk usaha. Laysat muktasabah, bukan diusahakan. Sekarang ni pengarang rahimahullah nak cerita apa ciri perbuatan makhluk. Perbuatan makhluk pertamanya dia baharu, hadithah. Makna apa? Perbuatan kita, contoh kita menulis, kita berjalan. Sebelum kita melakukan perjalanan dan langkah pertama itu, sebelum tu kita tak melangkah. Tak? Hatta kita nak melangkah pun, dalam kita langkah tu, kita langkah setapak. Sebelum ada tapak yang pertama, tak ada lagi. Kemudian kita langkah. Adalah tapak kedua, sebelum kita melangkah kedua, sebelum tu tak ada lagi. Makna perbuatan kita ni baru dan baharu. Baru ada. Lagi perbuatan kita bentuknya ataupun perbuatan kita ialah semata-mata iktisab. Kita mengusaha. Jadi makhluk ini perbuatannya, nisbah perbuatannya perbuatan dari kategori iktisab sahaja. Mengusahakan melakukan perbuatan. Itu perbuatan kita. Hasil perbuatan itu ciptaan Tuhan. Jadi perbuatan makhluk ni hanya bentuk usaha. Kita mengusahakan. Maka berlaku perbuatan itu dengan penciptaan Tuhan. Okey. Kita nak contoh mudah lah. Contoh mudah. Kita nak dapat ilmu. Kita kena belajar. Belajar tu ialah usaha kita untuk faham. Okey, faham tu mesti dapat ke? Tak. Faham tu Tuhan bagi. Jadi perbuatan kita ni hanya dalam kategori iktisab, usaha saja.
Itu contoh paling mudah lah. Saya nak beri contoh. Contoh lain sebenarnya sama je, tapi takut payah sikit kita nak hadap. Perbuatan kita belajar. Tujuannya nak mendapat faham. Okey, faham itu mesti dapat ke? Tak mesti. Tapi kalau tak belajar boleh faham tak? Ha? Tak. Apa tak boleh? Boleh je faham. Boleh faham pada ukur akal kerana kepahaman Tuhan beri. Tapi pada adatnya, ghaliknya kalau tak belajar ni, ghaliknya memang tak faham lah. Tapi mari sini kena pakai hukum adat lah. Jangan saya tak mau belajar, kelas pun saya tak mau mari. Tak apa, pensyarah pun tak ambil kedatangan pun Google Form je learning. Boleh je buat kecek-kecek sikit. Jadi sebab apa? Sebab Allah lah yang memberi faham. Ini bukan kata yakin tauhid ni. Ni malah bukan sebab kuat akidah ni. Ni sebab kuat main game ni. Nampak tak? Kuat TikTok ni. Jadi adanya nak faham dengan usaha. Tapi usaha nak faham dengan usaha belajar. Tapi faham tu Allah Ta'ala beri. Perbuatan kita bentuk usaha. Okey. Lagi dia kata bal, bukan bala bal. Buang ya tu. Ni saya salah kat ni. Maaflah kita ni sebab buat dengan last minute. Okey. Bal huwal khaliqu, bahkan dialah yang menciptakan. Ini nak menegaskan kepada lainnya perbuatan Tuhan dengan makhluk. Bahkan perbuatan Allah Ta'ala itulah huwal khaliqu lil kainati, dialah yang menciptakan bagi sekalian kainat. Kainat ni makhluk lah, kain yang ada ni. Segala makhluk yang ada ni, kainat ini, Allah lah yang menciptakan. Penciptaan Tuhan tu beza. Perbuatan Tuhan buat perbuatan Tuhan namanya khalqun. Perbuatan dari segi aspek khalqun, penciptaan. Khalqun wa ijadun wa ikhtira'un. Ini tiga istilah ni kalau baca kitab-kitab panjang sikit akan tulis. Jenis perbuatan Tuhan, perbuatan ijad, mencipta, khalqun mencipta, ijad mengada, ikhtira' buat, samalah. Adapun perbuatan makhluk, perbuatan dari segi iktisab, mengusahakan saja. Okey. Maka bila kita faham perbuatan Tuhan bukan seperti perbuatan makhluk, bahkan dialah huwal khaliqu, dialah yang menciptakan lil kainat, bagi sekalian makhluk yang ada, bila wasitatin wala mu'inin, tanpa ada perantara, tanpa ada pembantu. Ini juga nak meneguhkan kepada fardiyatillah, keesaan Tuhan pada perbuatan, dengan makna apa? Dia buat semata-mata dia, tanpa ada perantara, tak ada alat. Tuhan buat bukan dengan alat. Kita makhluk buat kena guna alat. Termasuk alat tu anggota lah. Kita nak angkat benda, anggota kita ni kira alat kita lah, perantara kita untuk angkat. Kita nak buat dengan alat, Tuhan buat bila wasitah, tanpa perantara. Wala mu'in, tanpa pembantu. Kita kalau benda yang berat sangat, benda yang susah, kita kena tolong orang, minta tolong. Persatuan, kenapa ada ramai ahli persatuan? Sebab presiden tak lewat seorang. Tak lewat seorang. Kalau presiden lewat seorang, dia tak hati pun awak. Timbalan presiden ke apa, SU tak payah lewat seorang dia. Tapi kan dia lewat seorang. Jadi kan itu dia perlu ramai pembantu. Ni pembubaran tak? Persatuan nak latih baru pula ni. Jadi perbuatan kita ada bantuan. Allah buat tanpa wasitah, tanpa mu'in, tanpa yang membantu. Kemudian pengarang rahimahullah ta'ala mendatangkan ayat Quran ni, mengambil ayat Quran ni sebagai hujah kepada sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Laitha kamislihi syai', tidak menyamai akan Tuhan oleh sesuatu. Tidak ada sesuatu menyamai Tuhan, sebagaimana tidak Tuhan itu menyamai sesuatu. Ada hurai bab ayat ni saja pun panjang.
Urai bab laisa kamitslihi syai'un pun panjang. Boleh satu kuliah atau beberapa jam kita boleh hurai tentang laisa kamitslihi syai'un ini. Dalam itu terhurai misliyah mana yang kita sebut tadi tu. Yang mana tak ada sesuatu pun yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada bagi Tuhan itu sesuatu yang menyamai Tuhan. Kemudian dia ada lagi tak, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ada kan? Dalam tu tak ada. Dalam tu ada. Jadi kena tambah ni. Jadi yang nukil ni dia tak tambah. Wa huwas samiu wa huwas samiul basir. Wa huwas samiul basir. Setelah Allah Ta'ala menafikan mumatsalah, Tuhan mengisbatkan sifat sama' dan basar. Kemudian kata pengarang, wal hawadithu hiyal makhluqatu. Dan bermula hawadis yang kita sebut mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Mukhalafah tu tahu dah makna, iaitu adamu mumatsalah. Al hawadis, apa maksud hawadis? Makhluqat. Makhluk ni lah yang baharu ni kena kepada makhluk ini. Kemudian kata pengarang rahimahullah, wa qiyamuhu ta'ala bi nafsihi wallahu ta'ala ala wa ala. Ada soalan? Adakah makhluk mempunyai sifat ma'ani? Okey. Kita kembali kepada tadi. Dia kata wa sifatuhu laysat ka sifatil makhluqat. Dan bermula sifat Tuhan tidak seperti sifat makhluk. Okey, makhluk ada sifat tak? Sifat ma'ani tu soalan khusus. Sekarang ni makhluk tu ada sifat tak? Berdasarkan nas yang kita baca, sifat Tuhan tak sama sifat makhluk. Makna makhluk ada sifat tak? Adalah sifat. Baru boleh kita kata sifat makhluk, sifat Tuhan tak sama. Kalau sifat Tuhan saja ada, makhluk tak ada sifat, kita nak banding apa? Kita banding yang mawjud dengan makdum. Ni jaga molek ni. Soalan gini, isu gini biasa dibawa oleh golongan ahli makrifah sesat ni. Bukan orang tu sesat, orang tanya tidak. Tapi perbahasan ini boleh dipanjangkan lagi pada perbahasan ilmu makrifat yang buat sesat ni lah. Dia kata kita tak ada sifat. Pemahaman yang tak betul boleh menyebabkan pada menafikan wujud makhluk, wujud sifat makhluk, wujud alam. Yang dipanggil dengan pemahaman wahdatul wujud yang sesat, pemahaman hak sesat bagi wahdatul wujud. Okey. Jadi jawapannya, makhluk ada sifat. Dan antara sifat makhluk tu ada sifat ma'ani. Jadi boleh dan betul kita kata makhluk pun ada sifat ma'ani dia. Dah, kalau gitu syirik. Tak syirik. Kerana sifat ma'ani kita tak sama sifat ma'ani Tuhan. Sifat kita tak sifat Tuhan. Hak tu nak mukhalafah situ. Bukan mukhalafah Tuhan ada sifat, kita tak ada sifat. Tuhan ada zat, kita tak ada zat. Tu mukhalafah juga. Tapi mukhalafah dari segi nafi ada, nafi dengan tak ada. Ada dengan tak ada. Sekarang ni makhluk wujud ada. Sifat dia ada tak? Adalah, buktinya kita boleh tengok. Bukti yang kedua bahawa makhluk mempunyai sifat ma'ani ialah kita boleh tengok sifat yang ada pada diri kita ni. Rambut kita warna hitam. Rambut saya hitam, putih tapi putih banyak dah. Sifat yang ada pada rambut kita warna hitam tu, warna tu sifat ma'ani. Ada tak? Jawapannya ada. Jadi mana dalil makhluk ada sifat ma'ani? Dalilnya ada pada diri kita sendiri, diri awak lah. Nampak tak? Jadi itu menunjukkan bahawa makhluk ni ada sifat ma'ani, dan kita boleh kata dan betul ada sifat ma'ani. Tetapi mana mukhalafah di ni? Sifat kita tidak sama dengan sifat Tuhan. Boleh? Ada lagi? Alhamdulillah. Sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.